Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama berkumpul pada petang ini untuk saya berkongsi sedikit sebanyak perkongsian tazkirah yang insya-Allah kita dapat ambil manfaat dan pengajaran daripadanya. Jadi pada petang ini suka saya nak mengkupas daripada kitab Miftahul Jannah ataupun kunci-kunci syurga. Jadi pada hari ini bab yang saya ingin berkongsi, yang ingin saya tekankan iaitu bab solat. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tahu bahawa solat itu merupakan salah satu daripada syariat, salah satu daripada kewajipan dan tuntutan kepada setiap umat Islam. Jadi apakah kita betul-betul mengerti, kita tahu apa tujuan, apa matlamat kita melaksanakan solat yang kita lakukan sehari semalam. Jadi ada pun solat. Solat itu dalam pengertian bahasa Arabnya iaitu doa ataupun puji-pujian kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hukum agama ataupun syariat, ahli fiqh mendefinisikan solat itu sebagai suatu nama dari perbuatan yang menjadi tiang bagi agama Islam yang suci. Adapun rupa dan hakikat solat itu yang sebenarnya ialah menghadapkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rasa takut serta menumbuhkan rasa kebesarannya dan kekuasaannya melalui kekhusyukan dan keikhlasan yang kita lakukan. Dan dalam solat itu jugalah dengan yang kita laksanakan dengan perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jadi itu pengertian solat yang sebenarnya. Jadi kita tahu bahawa dalam solat ini terdapat banyak rukun yang dimulai dengan niat, kemudian takbir dan disudahi dengan salam. Jadi firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, dan berdoalah kepada mereka kerana doamu itu menentukan dan mententeramkan mereka. Jadi kita tahu bahawa dengan berdoa, menghadapkan kita punya hasrat kita kepada Allah, maka kita akan berasa tenang. Dan solat itu adalah tiang agama. Jadi barang siapa yang mendirikan solat, sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Jadi kita kena tahu, bila kita masuk Islam ni, salah satu perbuatan ataupun kewajipan kita adalah menunaikan solat. Jadi sebab tu kalau orang yang baru masuk Islam, mu'allaf kan, setelah kita mengajarkannya syahadah kan, seterusnya apa yang perlu kita mengajarkan mereka iaitu mendirikan solat. Itu tentang bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana bacaannya, bagaimana fi'il qaulinya, sehinggalah sempurna solat itu. Dan yang paling penting sebenarnya, apa yang kita selalu kurang ataupun apa yang kita selalu tak dapat dalam solat, itulah yang dinamakan sebagai khusyuk. Jadi apabila solat itu tiang agama dan jadi suatu amal ibadah yang sangat utama sekali berbanding amal ibadah yang lain. Bukan kita kata ibadat yang lain seperti berpuasa, zakat itu tak penting, tapi dia jadi kemudian.
Jadi solat itulah yang paling ibadat yang paling utama. Dan juga pembuka pintu syurga dan kebahagiaan. Jadi di akhirat nanti kita akan disoal, kan? Kita akan disoal perihal solat. Adakah dalam hidup kita ni kita solat, dan adakah sekiranya kita menunaikan solat kita itu adakah khusyuk, kan? Dan jika kita dapat menjawab soalan itu di akhirat, maka sesungguhnya kita akan mendapat ganjaran dan balasan syurga, insya-Allah. Jadi secara tak langsung ia memperolehi kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Dan solat itu juga adalah dipanggil garis pemisah. Garis pemisah di antara mukmin dan kufur, iaitu pembeza antara orang yang mukmin dan orang yang kufur. Jadi seandainya seorang itu dia beragama Islam, kan? Beragama Islam tapi dia tidak solat, maka nescaya sesungguhnya dia termasuk dalam golongan orang yang kufur. Dan solat itu juga adalah tali, kita kata tali, wasilah penghubung antara seseorang hamba kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat itu dia macam satu ikatan, satu pertalian yang menghubungkan antara kita ni makhluk, kita ni hamba, yang nak menghubungkan kita dengan Allah, itulah solat. Apabila seseorang hamba mukmin itu telah berdiri tegak untuk melaksanakan solat, bererti ia telah berdiri di hadapan Tuhannya, berdiri di hadapan Tuhannya dengan ucapan-ucapan dan perbuatan yang khusyuk serta tawaduk. Jadi solat ini bukan sekadar niat, tapi juga disertai dengan ucapan-ucapan, ini perkataan serta perbuatan. Dan di mana setiap ucapan dan perbuatan itu kalau kita memahami, kita faham akan maknanya, dia akan membawa satu perasaan khusyuk dan tawaduk. Kerana apa? Kerana ia berhajat, kan? Berhajat kepada inayah ataupun bimbingan daripada Allah. Sebab tu sebenarnya dalam solat kita sepatutnya kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang tersimpan dalam hati kita ni, kita luahkan di hadapan Allah. Jadi insya-Allah Allah akan memberi petunjuk, Allah akan beri bimbingan dengan solat yang kita dirikan. Dan taufiknya, yakni hidayah. Dan sebagai seorang hamba Allah yang lemah serta dhaif, maka hal ini akan timbul rasa takwa dan harap kepada Allah sebagai Tuhannya. Jadi solat ni secara orang kata spiritualnya adalah kita ni mengharapkan kepada suatu zat yang maha hebat. Sebab apa? Kita tahu kita ni lemah, yang kita ni dhaif, kita ni tak mampu membuat apa-apa pun kecuali dengan izin, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan mendirikan solat ini, kita salah satu tanda kita menunjukkan kita ni hamba Allah yang lemah, dan kita ni memang sebenarnya lemah pun, kan? Banyak perbuatan yang kita lakukan adalah terbatas, sedangkan Allah itu perbuatannya tidak terbatas. Jadi secara tak langsung apabila kita mendirikan solat, dia akan mewujudkan rasa ketakwaan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa seperti dilindungi, kita rasa seperti dipandang oleh suatu kuasa yang menciptakan kita, yang mentadbir diri kita. Adapun hati seorang hamba mukmin yang telah kuat, kan, di dalam lubuk hatinya, maka ia akan maju terus menegakkan solat dengan segala macam kebajikan, lalu ia menjauhkan diri dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi apabila seseorang itu melaksanakan solat, maka secara tak langsung mendidik dirinya dan hatinya untuk terus melakukan perkara-perkara kebaikan, terus melakukan perkara-perkara kebaikan, dan menjauhkan diri dia daripada perkara-perkara
yang Allah larang dan yang Allah murkai. Jadi dia seperti satu benteng, dia seperti suatu pendinding yang mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan yang keji serta mungkar. Maka oleh kerana itu, solat itu diperintahkan, diwajibkan serta dipelihara dan dilaksana bagi seseorang hamba yang mukmin sebagai tanda pengakuan kepada Tuhannya yang wajib disembah, dipuji serta disanjung. Jadi dia satu pengakuan, kita ni seperti satu ikrar, seperti suatu ikrar yang menyatakan Allah itulah Tuhan yang wajib disembah. Kita mengakui, kita bersaksi, kita berikrar Allah itulah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dan oleh kerana itu juga maka dustalah bagi seorang hamba yang hanya mengaku pada lisannya saja bahawa ia seorang mukmin dan sebagainya, dan Allah sebagai Tuhannya yang harus disembah, tapi ia sama sekali tidak melaksanakan solat dan meletakkan dahinya sujud kepadanya. Jadi dia adalah satu pembohongan, pendustaan apabila seseorang itu secara lisan saja dia kata dia mukmin, dia kata dia Islam, dia kata dia beriman, sedangkan dia tidak menjaga ataupun mendirikan solatnya. Jadi kita Islam ni kita tak cukup dengan hanya sekadar kata aku Islam, tak cukup. Dia tak cukup dengan itu saja, tapi perlulah dibuktikan, perlulah dizahirkan dengan mendirikan solat. Dan kesimpulannya, orang yang tidak ataupun orang yang enggan, orang yang tidak mahu ingkar untuk melaksanakan solat, bererti dia telah memutuskan tali perhubungannya dengan Allah yang Maha Kuasa, dan dia sudah tidak mempedulikan lagi kebesaran dan kemuliaan Allah yang telah menciptakan seluruh semesta. Jadi orang yang tak solat ni kita boleh mengatakan bahawa dia sebenarnya tidak mahu berhubung lagi dengan penciptanya. Dia tidak mahu lagi berurusan, orang katalah, tak nak buat bisnes lagi kan dengan Allah. Dia telah memutuskan tali perhubungan. Jadi walaupun kita buat ibadah yang lain kan, seperti puasa, kita bersedekah kan, kita buat baik kepada orang lain, tapi sekiranya kita tidak solat, dia seakan-akan tidak lengkap kan keimanan seseorang itu. Bagilah berapa banyak duit pun, berjuta-juta dia sedekah kan, berapa ramai orang yang dia bantu pun kan, berapa hari kan, berapa jam, berapa minggu dia berpuasa pun, sekiranya tidak mendirikan solat, maka sia-sialah sebenarnya perbuatan yang dia lakukan itu. Sama macam bulan puasa lah contoh kan, dia puasa penuh kan, puasa penuh di bulan Ramadan 30 hari, tapi solat dia tak jaga. Kalau solat fardu pun dia tak jaga, apatah lagi solat tarawih, apatah lagi solat sunat yang lain. Baik, kemudian apakah tujuan solat? Jadi Allah memerintahkan, Allah mewajibkan solat itu 5 kali sehari semalam bagi sekalian hambanya mukmin dan muslim, agar supaya mendapatkan amal kebajikan dan melenyapkan amal yang keji serta mungkar, sehingga mendapat hikmah dan rahsia solat yang sangat perlu bagi penghidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Jadi tujuan Allah memerintahkan ini supaya kita ni mendapatkan amal kebajikan, supaya kita dapat kumpul lah, dapat kumpul amal kita ni untuk sebagai bekalan di dunia dan di akhirat. Dan Allah juga telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku. Jadi tujuan sebenarnya Allah ciptakan semua jenis makhluk kat dunia ni moga apa? Supaya semua makhluk ni beribadat kepada Allah. Tak kiralah jin ke, malaikat ke, manusia ke, tumbuh-tumbuhan ke, semuanya sebenarnya Allah ciptakan supaya mereka beribadat kepada Allah. Tidak ada satu ciptaan pun, makhluk pun yang Allah ciptakan tak ada tujuan, tak ada. Semuanya ada tujuan, semuanya ada sebab
dan matlamat kenapa dia diciptakan. Kemudian dalam firman yang lain, inna salata tanhana 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'kum ma tasna'un. Dan sesungguhnya solat itu mencegah, solat itu menjaga, memelihara kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya dengan mengingati Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat-ibadat yang lain. Jadi dalil ni membuktikan bahawa solat itu terlebih utama berbanding ibadat-ibadat yang lain. Jadi ibadat-ibadat yang lain tu datang selepasnya. Kalau kita nak bersedekah ke, kita nak buat amalan-amalan sunat yang lain yang boleh mendatangkan pahala, kita buat, tapi selepas kita telah sempurna solat kita tu. Jangan buat ibadah yang lain, sedekah banyak-banyak tapi tak nak solat, jadi sedekah tu dia jadi sia-sia kan? Jangan puasa banyak-banyak tapi tak solat, puasa tu jadilah seperti orang yang hanya berlapar dan berdahaga saja. Adapun tujuan solat itu adalah untuk ketangkasan serta kecerdasan dengan tertib atas segala perbuatan amal kebajikan sehingga dapat memperbaiki jiwa dan mengekang hawa nafsu. Jadi ini solat ini satu lagi dia menerangkan bahawa solat ini salah satu bentuk mendisiplinkan diri. Solat ini mendisiplinkan diri kita. Sebab apa? Dengan solat itu kita dituntut untuk mengikut segala urutan dan rukun-rukunnya. Jadi bila kita solat, ada rukunnya, ada bacaannya yang kita mesti wajib kita buat, wajib kita baca. Kita bukan solat Allahu Akbar terus salam, tak kan? Ada dia punya bacaan dia, Al-Fatihahnya, ada sujudnya, ada rukuknya kan. Kemudian barulah diakhiri dengan salam. Jadi itu menunjukkan bahawa Islam itu mengajar kita berdisiplin. Islam itu mengajar kita untuk mengikut apa yang Allah suruh kan. Jadi apabila kita berjaya ikut apa yang Allah suruh, bererti kita mendisiplinkan diri kita. Dan dengan melaksanakan kewajipan sehari 5 kali sehari semalam itu, maka akan mendapatkan segala kebaikan serta kebersihan jasmani dan rohani dan akhlak dan tempat serta akhlak yang mulia. Maka solat itulah yang mendapatkan kemenangan dan keselamatan serta kebahagiaan bagi setiap umat manusia yang mukmin di dunia dan di akhirat. Jadi itulah solat ini mendisiplinkan diri kita. Kalau kita rasa kita ni susahlah nak ikut cakap orang kan, kita kena dengar cakap Allah dulu kan. Biar Allah yang didik kita melalui caranya, iaitu dengan mendirikan solat. Jadi kalau solat pun yang Allah suruh tu, yang wajib, Allah dah wajibkan segala tuntutannya pun kita tak nak ikut, apatah lagi cakap manusia kan. Jadi itulah tuan kata, kalau nak cari pasangan ataupun nak cari orang yang bekerja kan, kita nak cari pekerja lah, katalah kita majikan, kita nak cari orang yang bekerja, kita tengok dia jaga tak solat dia. Jadi kalau dia jaga solat, insya-Allah dia, kalau perintah Allah itu dia boleh ikut, mestilah perintah manusia itu pun dia boleh ikutlah. Maksudnya kalau ada tugas tu dia boleh buatlah. Dia boleh laksanakan tugasnya dengan sempurna. Sebab apa? Sebab dia mengutamakan yang hak, yakni suruhan Allah. Baik, kemudian hikmah dan rahsia solat. Di antara hikmahnya yang pertama adalah mengingatkan manusia itu dirinya adalah seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi bila kita solat 5 waktu sehari semalam ni, siang dan malam, kita mengingatkan diri kita ni adalah hamba. Bila kata hamba ni, kita ni lemah kan? Kita bukan tuan, kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tahu kita ni hamba, dia mula dari subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ni, siang dan malam, kita sentiasa diperingatkan bahawa kita ni adalah hamba. Ada satu zat yang lebih hebat, lebih kuat daripada kita kan, yang mentadbir diri kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala.
Hikmah yang kedua adalah menghidupkan dan membangkitkan jiwa serta rasa tunduk kepadanya. Ini nak menunjukkan bahawa kita nak melahirkan sifat tunduk kepada Allah, kan. Seringkali kita ni dengan manusia kita tunjuk kita ni hebat, kita tunjuk kita ni lebih, tu yang menjadikan diri kita ni bongkak, riak, sombong, wujud sum'ah dan sebagainya lah, yang satu erti, satu makna dengannya. Jadi bila kita solat ini, Allah mengajar kita ni untuk tunduk kepadanya, kan. Allah mengajar kita untuk tunduk kepadanya. Jadi secara tak langsung kita boleh kikis, kita boleh buang sifat meninggi diri kita tu, kan, kepada sifat yang mulia, iaitu tawaduk. Baik, hikmah yang ketiga adalah menumbuhkan rasa kebesaran dan kemuliaan serta keagungan dan ketinggian Allah di dalam jiwa kita. Jadi solat ni kita membesarkan Allah, kan. Sebab apa? Mula daripada takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yakni kita membesarkan, mengagungkan Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang mulia, kan. Dan setiap bacaan-bacaan kita, kan, Subhana Rabbiyal Allah, Subhana Rabbiyal Azim, tu maksudnya kita mentakzimkan kebesaran Allah dengan setiap lafaz-lafaz bacaan itu. Apabila kita tunduk, apabila kita rukuk, apabila kita sujud, itu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Secara tak langsung itulah yang membuatkan diri kita ni rasa rendah di hadapan Allah yang maha tinggi. Baik, hikmah yang keempat adalah membesarkan jiwa manusia ataupun seorang hamba dari sifat-sifat yang lemah serta dhaif. Yang kelima, mendidik jiwa manusia, yakni seorang hamba, agar tenang hidupnya serta tabah menghadapi segala macam musibah ataupun kesulitan hidup dan penghidupannya. Jadi solat ini satu lagi, dia mengajar kita ni supaya kita dapat rasa tenang. Tenang sebab apa? Sebab kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah melalui solat. Jadi apabila kita dapat meluahkan apa yang terbuku dalam hati kita, apa yang kita simpan, segala masalah yang kita hadapi seharian, kita luahkan kepada Allah, kita akan jadi tenang. Kita akan jadi tenang. Bukan tak boleh kita nak luah pada manusia, kan, tapi mereka mungkinlah setakat boleh mendengar luahan saja. Tapi nak bantu ni semuanya terletak pada semua manusia itu terbatas kalau dia nak bantu pun. Tapi kita, apabila kita berserah ataupun kita meluahkan kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan itu dengan caranya yang terbaik, kan. Kalau kita ada hajat, kita mohon pada manusia, belum tentu hajat itu ditunaikan. Tapi kalau kita memohon pada Allah, Allah lebih tahu sama ada hajat kita tu baik untuk kita ataupun tak baik untuk kita, kan. Kalau kita minta nak kaya, mungkin Allah lebih tahu kau ni sesuai kaya ke atau sesuai secukupnya saja. Jadi Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kadang-kadang kita rasa benda tu baik untuk kita, tapi sebenarnya mungkin tak baik untuk kita di masa hadapan. Kalau kita minta kaya, kan, mungkin kita rasa dengan kekayaan itu kita boleh hidup senang. Tapi kita tak tahu, setelah Allah beri kita kekayaan, kita semakin lupa kepada Allah. Jadi lebih baik Allah tidak memberi kekayaan itu kepada kita, tapi Allah memberikan kepada kita secukupnya. Jadi itulah rezeki yang Allah berikan. Jadi kita akan rasa lebih tenang hidup kita ni dalam menghadapi segala macam dugaan dan kesulitan hidup. Baik, kemudian seterusnya untuk melenyapkan sifat tamak, rakus dan sebagainya. Jadi dalam solat ini dia mengajar kita untuk bersederhana ataupun melembutkan hati kita. Tengok dalam bacaan kita baca dengan bacaan yang bertajwid, bacaan yang orang kata betul lah lafaznya. Kita tak solat kita menjerit-jerit, tak ada. Ada orang solat menjerit-jerit Allahu Akbar, tak ada menjerit sampai orang kata bukan
bukan solat lah namanya kan. Kalau seseorang itu baca dengan bacaan yang menjerit. Jadi dengan solat itu mengajar kita untuk bersederhana dan menjadikan hati kita ni, kalau keras dia akan menjadikan hati kita ini lembut. Nah, hikmah yang ketujuh iaitu dengan membenteng manusia dari segala macam perbuatan keji dan mungkar. Jadi apabila kita ni melakukan solat kan, secara tak langsung kita ni akan rasa berat lah, akan rasa payah nak buat perkara-perkara yang tak elok kan. Dia seperti contohnya seperti orang yang pakai tudung lah kan, wanita yang pakai tudung. Jadi apabila dia memakai tudung, dia akan rasa berat untuk melakukan perkara-perkara yang tak elok kan. Tapi zaman sekarang ni kita tengok yang pakai tudung pun ada juga melakukan perkara-perkara yang tak elok. Contohnya orang Arab lah kan. Bukan nak kata orang Arab ni apa semua baik, tapi ada Arab yang pakai, kita tahu pakai Arab ni pakaian rasmi dia jubah kan, tapi pergi berjudi ada kan. Ada negara Arab yang orang Arab pergi berjudi pakai jubah, pergi mencuri pakai jubah, sebab itu pakaian rasmi dia kan. Kita tak boleh nak kata pakai jubah ni baik kan. Itu sebab dia adalah pakaian. Tapi apabila seseorang itu memakai pakaian yang menutup aurat, yang pakai jubah yang merupakan sunnah Nabi Rasulullah SAW, sepatutnya kita lebih menjaga diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang tak elok lah. Baik, seterusnya pengertian solat yang sebenar. Sebagaimana telah kita sama mengerti serta memahami bahawasanya solat itu adalah doa dan puji-pujian. Jadi solat itu dilaksanakan menurut syarat dan rukunnya yang telah dicontohkan oleh Nabi Rasulullah SAW mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi segala syarat dan rukun, segala bacaan, segala tingkah laku, segala pergerakan dan macam itu sebenarnya kita mengikuti, kita meniru perbuatan Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita buat ni sama seperti apa yang Rasulullah SAW buat. Maka pengertian dan hakikat solat itu adalah menghadapkan jiwa dan raga dengan segala kekhusyukan hati, serta tunduk tawaduk dengan rasa takwa kepadanya dan menumbuhkan rasa kebesaran kekuasaannya untuk melahirkan segala hajat dan permohonan kepadanya dengan beberapa perkataan ataupun ucapan dan gerakan jasmani dalam melakukan solat. Maka solat yang demikian inilah yang membawa kemenangan bagi umat Islam dan para sahabat Rasulullah. Segala doa dan permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dikatakan apabila solat itu sempurna, solat itu sempurna dengan segala perbuatannya, segala doanya, segala percakapannya dan bacaan-bacaannya, maka itulah yang memberi kemenangan kepada umat Islam dan para sahabat. Sebab apa? Sebab para sahabat apabila mereka sedang solat, mereka berdoa. Mereka berdoa dan Allah mengkabulkan doa dan hajat mereka. Itulah. Kadang-kadang kita sering tertanya-tanya, kita ni solat, tapi kenapa doa-doa kita tidak dimakbulkan? Jadi kita kena tanya diri kita balik, adakah solat kita tu sempurna? Adakah solat kita itu kita dah lakukan yang terbaik kan? Kalau kita rasa solat itu masih belum terbaik lagi, kita perbaiki. Kita perbaiki sehinggalah kita betul-betul yakin kita berdoa supaya Allah terima, Allah redha dengan solat yang kita dirikan. Dan insya-Allah apa yang kita berdoa dalam solat tersebut, insya-Allah Allah akan makbulkan. Jadi itulah antara pengertian solat yang sebenarnya, yang membawa kemenangan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab itulah kita kena sentiasa perbaiki solat kita. Jangan kita rasa solat kita ni dah cukup. Jangan kita rasa solat kita ni dah sempurna kan. Sentiasa perbaiki solat. Sentiasa kalau bacaan Al-Fatihah yang semestinya wajib dalam solat,
Kalau kita rasa tajwid tu tak betul, kita kena belajar tajwid, belajar mahraj, belajar sebutan yang betul, supaya apa? Supaya solat itu diterima. Jadi kalau bacaan salah, solat itu kira tak diterima oleh Allah. Solat tu akan jadi terbatal ataupun reject lah. Jadi kita kena perbaiki bacaan dalam solat. Sama macam rukuk-rukuknya kan. Kalau betul kita kena rukuk tu macam mana? Berapa darjah kita kena rukuk kan? Jangan kita rukuk suku atau rukuk terlebih kan. Kedudukan tangan, kedudukan kaki dan sebagainya, semua itu kita kena perhatikan supaya apa? Supaya solat itu kita berikan yang terbaik kan. Kita present kan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman lagi, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak berguna. Beruntunglah orang yang khusyuk dalam solatnya. Beruntung sebab apa? Sebab apa yang mereka doa, apa yang mereka nak, Allah akan berikan, Allah akan kabulkan doa mereka. Sebab apa? Sebab mereka present pada Allah yang terbaik. Mereka solat pada Allah itu menunjukkan solat yang betul-betul khusyuk dan tawaduk kan. Saya teringat ada satu cerita dululah, cerita Indonesia. Apa tajuk dia? Cerita tu tentang hafalan, nama cerita tu hafalan solat siapa nama orang lah kan. Tapi dalam solat, dalam cerita tu berlaku tsunami. Jadi ketika itu seorang perempuan tu dia tengah solat. Jadi dalam solat dia itu dia sangat khusyuk sehingga kan dia tak sedar tsunami sedang melanda. Jadi dia solat sampai habis lah. Solat sampai habis. Jadi itulah. Kadang-kadang kita ni bila solat kita tengok lipas pun kita dah lari. Kan? Kadang-kadang tengah solat kita dengar anak menangis. Kan? Kita tinggal tengah solat, pergi tengok anak kejap. Kan? Tengah solat tiba-tiba bau hangit kat dapur, kita lupa tutup api dan sebagainya kan? Dan kita tinggal tengah solat, kita pergi dapur pula kan? Jadi itulah solat kita ni selalu sahaja tidak khusyuk kan? Atas pelbagai macam-macam dugaan lah kan? Setan duk kacau dan perkara-perkara dunia yang lain turut mengganggu ketika kita ni nak bersama dengan Allah. Bila kita nak bersama dengan Allah, ada gangguan lain, maka itulah yang buat kita lari dan tak khusyuk daripada solat kita. Jadi itulah kata solat ke laut. Sebab apa? Tidak ada khusyuk, tidak ada betul-betul kita ni menghadapkan Allah di hadapan kita. Ada juga manusia yang kita nampak dia tengah solat, nampak macam khusyuk, tapi dalam hati dia fikir perkara-perkara lain. Dia fikir duit belum masuk dalam bank lagi. Dia fikir hari ni gaji belum masuk lagi. Dia fikir hari ni nak makan apa, nak masak apa. Jadi seringkali dalam solat itu kita masukkan urusan duniawi. Jadi itulah yang menyebabkan solat kita tu hilang khusyuk. Jadi bila solat hilang khusyuk, jangan marahlah kalau Allah tak tunaikan apa yang kita mahukan. Allah tidak tunaikan apa yang kita hajati. Sebab apa? Solat kita itu tidak orang kata tidak 100% berkualiti. Baik, dalam banyak lagi dalil-dalil yang lain. Dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Orang yang memelihara solat, menjaga solat. Jadi menjaga solat ni pun bukan sesuatu perkara yang mudah kan? Dia bukan mudah, tapi tak mustahil. Kalau kita berusaha, kita sebenarnya boleh memelihara solat. Jadi memelihara solat ni bagaimana? Itulah yang bila dikatakan masuk je waktu kita solat. Bukan kita melengah-lengahkan ataupun kita solat di akhir waktu. Jadi solat yang terbaik bila? Itulah solat apabila masuk waktu. Jangan kita terlalu orang kata excited sangat, belum masuk waktu kita dah solat. Itu salah lah kan? Jadi solat apabila masuk waktunya kan? Kalau boleh sebelum masuk waktu solat tu kita dah siap sedia dah, kita dah ambil wuduk dah, kita dah berdiri dekat, kita dah ada dekat saf kan, untuk sama-sama solat jemaah.
Jadi bila masuk saja azan, kita pun bersama-sama dengan imam mendirikan solat berjemaah. Itulah solat yang terbaik kan. Jadi itulah, nak melihara solat ni kadang-kadang bukan senang. Betul lagi kita ni sentiasa sibuk kan, disibukkan dengan urusan dunia. Baik, dan sabda Nabi yang lain, sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah ketika ia bersujud, maka banyakkanlah doa kepadanya, iaitu di dalam sujud. Jadi sebab tu apabila kita sujud tu, kita doalah, kita pintalah apa saja yang kita hajati. Nak minta murah rezeki, nak minta kesembuhan, nak minta apa saja yang kita hajati. Kita ni manusia lemah, sebab tu kita sentiasa berhajat. Allah itu dia hebat sebab apa? Dia tidak berhajat pada sesuatu pun. Jadi kita kena tahu, kita ni penuh dengan hajat. Hajatuna kasirun. Hajat kita ni terlalu banyak, macam-macam. Tiap-tiap hari ada je benda yang kita nak, ada je benda yang kita tak puas. Sebab tu kita ni kena sedar, kita ni lemah. Kita minta pada suatu zat yang tak memerlukan apa-apa pun. Zat yang tidak berhajat pada sesuatu pun. Kan? Allah sebenarnya tak berhajat pun pada kita punya solat ni. Tapi sebenarnya kita yang berhajat pada Allah, maka dengan itulah kita kena mendirikan solat. Jadi dalam solat itulah, buatlah ketika sujud itulah doalah apa yang kita mahukan. Dan insya-Allah Allah sentiasa mendengar apa yang kita pinta kepadanya. Baik, kemudian erti mendirikan solat. Erti mendirikan solat yang pertama, memelihara waktu-waktunya. Itu yang saya cakap tadi, apabila masuk waktu, maka kita kena segera menunaikan solat. Bukan solat di akhir waktu, dan bukan juga solat di luar waktu kan. Dan yang kedua, menyempurnakan wuduk dan melaksanakan segala amal perbuatannya, syarat dan rukunnya. Jadi kita kena tahu, sebelum solat kena ambil wuduk. Jadi sempurnakan wuduk. Tidak sempurna solat seseorang jika dia tidak berwuduk, maka wuduk pun kena sempurna. Apabila wuduk sempurna, insya-Allah solat itu pun sempurna. Dan yang ketiga, menyempurnakan pemusatan jiwa. Ini yang dimaksudkan dengan kita membawa hati kita ni betul-betul menghadap Allah. Kita bukan bawa jasad je. Kita bukan bawa jasad saja menghadap Allah, tapi kita bawa hati kita ni betul-betul di hadapan Allah. Kita present diri kita ni yang terbaik. Sebab tu kena bila nak solat, cubalah pakai pakaian yang bersih kan? Pakai pakaian yang bersih. Sebelum solat pun Nabi kata sebaiknya bersugilah sebelum solat kan? Pakai minyak wangi, tutup aurat dengan sebaiknya. Jadi macam kita nak jumpa raja lah contoh. Jadi kita nak jumpa raja, takkan kita nak pakai pakaian yang selekeh. Takkan kita nak pakai pakaian yang buruk kan. Jadi kita mesti pakai pakaian yang cantik, yang bersih, kalau boleh yang baru, sebelum jumpa raja. Jadi yang kita nak jumpa ni siapa? Raja segala raja, Malikul Mulk, raja segala raja. Jadi kalau raja manusia pun kita dah kena ada protokolnya yang perlu kita pakai, yang perlu kita ikut, apatah lagi berjumpa dengan raja segala raja, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mestilah ada protokolnya, ada tata tertibnya yang mesti kita ikuti. Jadi dengan itulah yang membawa kepada khusyuk serta ikhlas, merendahkan diri kepadanya. Jadi itulah sebenarnya rahsia ataupun hikmah untuk bagaimana kita nak mendapatkan solat yang terbaik, solat yang berkualiti. Jadi kadang-kadang kita kena cermin balik diri kita. Sering kali kadang-kadang kita solat ni pakai t-shirt kan? Pakai t-shirt pun t-shirt pagoda kan? Kat kedai harga RM10. Lepas tu pula pakai pula kain pelikat lusuh kan? Jadi sebaiknya kita cubalah perbaiki cara berpakaian kita ketika nak mendirikan solat. Pakailah pakaian yang kalau bukan baru pun pakaian yang bersih lah, bersih dan cantik kan? Jubah kan, baju Melayu dan sebagainya kan? Tutup aurat dengan sepenuhnya kan? Jadi sebab apa? Sebab kita nak menghadap Allah. Pakailah minyak wangi, takkanlah kita nak menghadap Allah dengan bau yang busuk kan? Kalau belum mandi, sebaiknya kita mandilah dulu, membersihkan diri kita daripada segala kotoran sebelum kita menghadap Allah. Sebab apa? Kita nak bawa ni
bukan setakat hati yang bersih, tapi juga kena bawa jasmani ataupun jasad yang bersih sebelum menghadap Allah. Itu rahsia solat. Yang antara dalil yang lain itulah wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi kita kena sedar kita ni hamba. Apabila kita ni hamba, kita kena ingat siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita. Jadi bagaimana kita nak ingat siapa Tuhan kita, itulah dengan perbanyakkan solat dan zikir. Maka dengan zikir itu akan mengingati Allah. Dan dalil yang lain pula, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengkabulkan permohonan mereka yang mendoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaknya mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kita kena tahu Allah sentiasa memandang kita. Allah sentiasa tengok kita ni. Segala perbuatan kita ni sebenarnya ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dikatakan sesungguhnya aku adalah dekat. Dekat ni Allah dengan kita ni bagaimana? Adakah sebelah tu kita rasa dekat? Ataupun kita kena jarak 1 meter macam SOP sekarang? Jadi apabila dekat itu, dekat di mana? Dekat di hati. Adakah masuk Allah itu dalam hati kita? Ingatkah kita ni sentiasa pada Allah sehingga tahap kita ni melupakan yang lain? Maka apabila hamba itu berdoa kepada Allah, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada. Itulah yang kita lakukan ketika solat, ikut segala apa yang Allah suruh, segala tindak tanduk, tindak laku itu ikutlah apa yang Allah suruh. Jadi ketika berdoa, maka doa itulah Allah akan kabulkan, dan mereka akan sentiasa berada dalam kebenaran. Baik, dalam hadis yang lain pula, sesungguhnya Rasulullah bersabda bahawa Allah yang Maha Tinggi turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang akhir, lalu berfirman, barang siapa yang berdoa ataupun mohon kepadaku akan aku perkenankan, barang siapa yang berhajat kepadaku akan aku berikan, barang siapa yang memohon ampun aku ampunkan. Yang ini tentang waktu mustajab. Waktu mustajab kita berdoa. Dan Allah berkata, itulah bila sepertiga malam. Itulah yang bila kita bangun untuk solat tahajud. Jadi Allah berfirman, siapa yang berdoa aku perkenankan doa dia. Siapa yang ada hajat, ada permintaan apa-apa, maka Allah akan berikan, dan siapa yang memohon keampunan dan kemaafan, maka Allah akan ampunkan. Jadi itulah, semoga kita ni dapat beristiqamah lah dalam menjaga solat tahajud kita. Sebab apa? Senjata kita adalah doa. Itulah senjata orang mukmin. Jadi waktu terbaik untuk doa itulah sepertiga malam. Jadi perbanyakkanlah bangun solat tahajud. Bangun solat tahajud. Mai sikit lagi, dan itulah sebelum kita melaksanakan solat, maka terlebih dahulu wajiblah kita membersihkan hati dan jiwa daripada 3 hal. Apa itu 3 hal? Hal yang pertama itulah menghilangkan syirik. Menghilangkan syirik, yakni menduakan Allah. Jadi menduakan Allah itulah yang apabila kita menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk ataupun benda lain, ataupun kita ni mempercayai ada kuasa-kuasa lain selain Allah. Jadi perkara tersebut, hal tersebut menyebabkan jiwa kita ni menjadi lemah, serta penakut, serta dosanya juga sangat besar. Jadi dosa melakukan perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah, adalah dosa, termasuk dalam dosa besar. Jadi hendaklah kita membersihkan diri kita daripada percaya benda-benda lain selain daripada Allah. Tak bolehlah kita minta ke Allah tapi minta juga dekat bomoh,
minta juga dekat dukun, minta dekat jin, minta dekat setan. Jadi tak boleh lah macam tu. Jadi kita minta pada siapa? Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan kepada ciptaannya yang lain. Sebab kita kena tahu dukun ke, jin ke, setan ke, bomoh ke, itu adalah ciptaan Allah juga. Ciptaan Allah maksudnya dia itu lemah. Apa saja yang dicipta, maka dia termasuk dalam kategori yang lemah, yang daif. Jadi yang hebat itu siapa? Yang hebat itulah yang mencipta. Siapa yang mencipta? Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kita kena buang menyekutukan Allah dulu sebelum kita melaksanakan solat. Tak bolehlah kita solat tapi pergi jumpa bomoh, pergi minta bantuan jin dan setan. Jadi tak boleh. Itu termasuk dalam perbuatan syirik dan dosa besar. Baik, yang kedua, hendaklah kita membersihkan diri kita daripada sifat sombong dan takbur. Itulah apabila menghina sesama manusia dan memandang rendah pada orang lain. Jangan kita fikir kita ni hebat. Manusia ni, kita ni sentiasa ada yang lebih hebat daripada kita. Kalau di kalangan manusia pun ada yang lebih hebat di antara kita, apatah lagi Allah itulah lebih hebat daripada segala jenis makhluk ciptaannya. Jadi kita nak solat ni tak boleh kita bawa sombong dalam solat kita. Tak boleh kita nak jumpa Allah ni kita menunjuk tinggi diri kita, tak boleh. Jadi kita kena merendah diri, kan, tawaduk ketika nak melaksanakan solat. Apa lagi kita kena buang, apa lagi kita kena bersihkan. Itulah bersihkan diri kita daripada sifat riak ataupun suka dipuji. Sesungguhnya hal ini adalah perbuatan iblis dan syaitan. Jadi sesungguhnya iblis dan syaitan adalah musuh manusia yang nyata. Kerana orang yang riak itu hidup dan matinya gelisah serta akan masuk neraka. Jadi itulah, bersihkan diri kita ni bukan setakat bersih pakaian, bersih luaran saja. Kita nampak bersih tapi dalam tu pun kita kena sama-sama bersihkan. Bersihkan jiwa dan raga. Sebab terlalu banyak dalil, terlalu banyak ayat Quran serta hadis yang menyatakan bahawa janganlah kita ni melakukan syirik, yakni menyekutukan Allah. Sesungguhnya adalah kezaliman yang nyata. Apatah lagi dengan perbuatan riak, perbuatan bongkak dan sombong. Itu adalah sifat-sifat iblis dan syaitan. Jadi kita ni manusia, janganlah kita bawa sifat-sifat iblis dan syaitan dalam diri kita. Dan apa itu sombong? Sombong itulah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Benda yang sepatutnya betul, dia tak nak mengakui, dia ingkar. Jadi apabila ingkar, dia termasuklah dalam kategori orang yang kufur. Dan Nabi juga pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti atasmu ialah syirik kecil, iaitu riak. Riak ini Nabi kata adalah syirik yang kecil. Syirik yang besar itulah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tapi riak ini adalah syirik kecil kerana ia beribadat bukan kerana Allah semata-mata, tapi untuk dipandang ataupun dilihat oleh orang. Dia nak orang nampak dia ni solat, dia nak orang nampak dia ni banyak beribadat, jadi ahli ibadat. Dia nak orang manusia lain lah, dia nak manusia lain nampak dia ni banyak bersedekah dan sebagainya. Jadi itulah yang orang kata mendambakan perhatian manusia, attention seeker, mendambakan perhatian manusia bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Jadi tidak ada keikhlasannya beribadat. Sebab apa? Sebab dia nak manusia tengok dia, bukan dia nak Allah tengok, dia nak manusia tengok dia. Jadi apa, setelah tiga sifat tadi, sifat-sifat tak elok tadi itu dibersihkan, dihilangkan daripada lubuk hati kita, maka barulah kita melaksanakan wuduk dengan memenuhi syarat-syaratnya dan menurut syariat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit sebanyak penerangan, sedikit sebanyak
kupasan tentang solat. Kenapa kita solat, apa perihal solat, apa hikmah kita melaksanakan solat, dan apa yang kita nak sebenarnya. Kita nak solat itu adalah solat yang khusyuk, solat yang berkualiti. Kita nak present pada Allah. Kita rasa akan, orang kata, sia-sia lah kalau kita solat tu tapi tak khusyuk. Dia seperti kita orang kata dapat penat sajalah kan. Penat rukuk, penat sujud, penat naik balik, penat baca bacaan dan sebagainya, tapi tidak diterima oleh Allah. Kita tak nak solat kita tu, orang kata, akan memberi kita kecelakaan lagi. Tak, kita tak nak macam tu. Dan kita juga tak nak solat kita ni di reject oleh Allah. Jadi kita cubalah untuk perbaiki solat kita. Semoga dengan penambahbaikan solat kita tu akan menjadikan kita ni manusia kan, mukmin muslim yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Kalau sebelum ni kita tak menghayati kan, bacaan dalam solat, kita tidak kata khusyuk dalam solat. Kita cubalah untuk khusyuk dalam solat. Cubalah untuk bangun, melakukan qiyamul lail di waktu tahajud kan. InsyaAllah segala permintaan kita, segala hajat kita kan, segala dosa-dosa kita mohon, kita minta Allah ampunkan. Dan insyaAllah apabila Allah terima solat kita, Allah redha segala perbuatan kita di dunia, itulah Allah akan memasukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi, insyaAllah. Jadi rasanya setakat itu saja tazkirah pada petang ini tentang perihal solat. InsyaAllah pada waktu-waktu yang seterusnya, minggu-minggu seterusnya, kita akan masuk pula berkenaan wuduk kan. Sebab apa penting untuk kita tahu juga tentang wuduk yang sempurna. Seringkali kita ni ambil wuduk, orang kata asal boleh kan, ataupun ala kadar je kita ambil wuduk. Jadi kita juga kena tahu bagaimanakah wuduk yang sebetulnya, bagaimanakah wuduk yang mengikut syariat. Dan insyaAllah jika wuduk itu sempurna, solat itu juga akan sempurna, insyaAllah. Setakat itu saja perkongsian petang ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.